Malam ini tinggalkan kerana kita ada satu tajuk yang telah pun Ustaz bersetujui untuk kita bincangkan bersama pada malam ini, iaitu kebatilan fahaman Wahabi yang akan disampaikan oleh Ustaz jemputan kita pada malam ini, iaitu Ustaz Faiz ataupun yang lebih terkenal dengan PU Faiz, yang telah lama tidak hadir ke surau kita. Alhamdulillah dapat bersama pada malam ini. Dan malam ini dengarkan pengisian yang bertajuk kebatilan fahaman Wahabi, dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang dapat hadir pada malam ini. Dan Ustaz ni serba boleh tuan-tuan, dia logat serba boleh, Kelantan kelas. Tapi kita minta banyakkan logat Selangor lah pada malam ini, kerana ramai di sini orang Selangor dan orang Perak. Jadi mereka berkata kalau dapat banyakkan apa juga logat dalam logat Selangor daripada Kelantan. Jadi untuk senang difahamlah benda-benda itu. Dan kita minta kalau boleh Ustaz tanggalkan apa tu mask, dan jemaah kata kalau pakai mask tak apa dia kata. Jadi dengan tidak membuang masa, terus saja memberi laluan kepada Ustaz pada malam ini untuk memimpin majlis kita. Dipersilakan dengan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani Fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanan aku, yakni jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyeru manusia kepada Allah dengan dalil keterangan yang sangat nyata, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Bukanlah kami di kalangan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para hadirin semua, pertama-tamanya kita mengucapkan syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan kurnianya kita dapat dipanjangkan umur oleh Allah untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi, menanggung amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Tuan Haji Musa, selaku pengerusi majlis kita pada malam ni, dan beliau jugalah yang WhatsApp saya, mengundang saya untuk kuliah pada malam ni. Terus beliau jugalah yang memberi tajuk seperti itu. Tajuk kebatilan fahaman Wahabi. Jadi tajuk tu agak orang panggil sensitif sikit lah. Sensitif sikit, tidak banyak, sikit je. Saya sudah lama dah menerang tentang fahaman Wahabiyah ni, sejak daripada pondok sampailah ke Mesir, sehingga balik di Mesir pun banyak sekali video-video dalam YouTube dan sebagainya menerangkan tentang fahaman Wahabiyah. Jadi Wahabiyah bukan Wahbi. Ini kadang-kadang orang ia bertukar antara Wahbi dengan Wahabiyah. Kalau Wahbi itu dinisbahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum itu kelompoknya dipanggil Wahbiyah, dengan sukunkan hak. Kalau
atba'u Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut bagi Muhammad bin Abdul Wahhab itu dipanggil dengan Wahhabiyah. Dipanggil dengan Wahhabiyah. Seperti yang tersebut dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Dikatakan dalam kitab tu matlubun fi atba' ibni Abdul Wahhab al-khawarij fi zamanina. Masalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab? Kata Ibnu Abidin, yaitu al-khawarij fi zamanina, khawarij pada zaman kita ini. Qauluhu, perkataan bagi musannif, wa yukaffiruna ashaban nabiyina, mengkafir mereka itu khawarij akan sahabat-sahabat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katanya Muhasyi, dipanggil Syekh Muhammad Amin Afandi, dia kata alimta, kamu mengetahui, hadza ghairu syartin fi musammal khawarij, mengkafirkan sahabat Nabi ini bukanlah syarat nak dipernamakan sebagai khawarij. Kerana Syiah lagi teruk dalam mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga favorit Rafidiyah atau Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, mereka berpegang bahawasanya sekalian sahabat Nabi itu murtad semua sekali, melainkan 3 hingga 4 orang sahaja yang tidak murtad. Siapa? Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Miqdad. Ini sahaja kata Syiah sahabat Nabi yang tidak murtad. Lain pada semua tu murtad semua sekali. Bahkan paling mereka marah sekali Syiah ni ialah kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu. Jadi bukan syarat nak dinamakan khawarij itu ialah mengkafirkan sahabat. Fayakfi fihim, maka memadalah pada mereka itu khawarij, nak dinamakan mereka itu khawarij, i'tiqaduhum, ialah pegangan mereka itu kuframan kharaju alaihi, yaitu kufur tiap-tiap mereka yang keluar mereka itu di atas kelompok mereka. Artinya siapa yang tidak bergabung, tidak bersama-sama dalam jemaah mereka, kafir. Hanya jemaah mereka sahaja yang mukmin muslim, maka kelompok ini sahaja dikatakan khawarij. Itu saja cukup untuk dikatakan mereka ni khawarij. Kama waqa'a fi zamanina, seperti mana perkara yang berlaku pada zaman kita. Zaman kita ni zaman dulu, karena zaman ni berubah. Al-ahkam taghayyurul azmani wal makani wal ashkhas. Hukum itu berubah dengan sebab berubahnya zaman, masa, individu dan tempat, realiti setempat, uruf setempat masing-masing. Kama waqa'a fi zamanina fi atba'i Muhammad ibn Abdul Wahhab, seperti mana perkara yang berlaku pada zaman kami, yakni zaman penulis kitab ni, pada pengikut bagi Muhammad, anak laki-laki bagi Abdul Wahhab. Jadi inilah yang dipanggil Wahhabiyah. Ini sebagai pengenalan. Begitu juga Imam Sawi Al-Maliki dalam Hasyiah bagi tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini tafsir yang dikarang oleh 2 imam yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengarang tafsir, kemudian tak sempat siap, wafat, meninggal dunia. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti kerana kealimannya boleh mengikut orang panggil uslub penulisan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau menyambung tafsir Jalaluddin Al-Mahalli sehingga siap khatam 30 juzuk Al-Quran. Maka dinamakan tafsir tersebut tafsir Jalalain, tafsir yang dikarang oleh 2 ulama yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Adapun Jalaluddin Hasan tak masuk. Kata ni, tu pelakon tak masuk tu dah ni. Tu Jalaluddin Hasan tu pelakon lah. Baik.
Kata dia apa? Dalam mentafsirkan satu ayat dalam Al-Quran, dia kata hadhil ayatu nazalat fil khawariji alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah. Ayat ini, ayat mana tu panjang kalau nak cerita ayat tafsir Quran diturunkan pada khawarij. Yang mana kelompok khawarij ni yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah, mengubah, tahrif, membuat kekeliruan pada takwilan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastahillu nabi zalika dima al-muslimina, dan menuntuti halal dengan sebab demikian itu, dengan sebab mereka menyelewengkan tafsiran Quran dan hadis, mereka tuntutkan halal dima al-muslimin, akan darah-darah orang Islam, wa amwalahum, dan harta-harta mereka itu orang Islam, kama huwa musyahadun, seperti mana perkara yang dapat disaksikan al-ana sekarang ini, fi nazairihim, pada bandingan mereka itu khawarij, wahum, dan mereka itu firqatum bi ardil hijazi, satu puak, satu kelompok di bumi Hijaz. Hijaz ni Mekah Madinah lah. Yuqalu lahum al-wahhabiyatu, dipanggilkan firqah, kelompok puak mereka itu al-wahhabiyatu, kelompok Wahabi. Yahsabuna annahum ala syai', menyangka, mengira-ngira mereka itu Wahabi, bahawasanya mereka itu di atas kebenaran. Ala innahumul kadzibun, ala innahum humul kadzibun. Ingat-ingat, jaga-jaga, bahawa sesungguhnya mereka itu para pendusta. Ini kita buat mukaddimah bahawasanya al-wahhabiyatu itu wujud, bukan dongeng. Nah, itu pertama sekali dulu. Sebab ada orang kata Wahabi tak ada Ustaz. Gelar ya. Wahabi gelar tu nanti ujung-ujung kita nak sentuh sikit. Nak tahu ni. Kalau kita membaca kitab-kitab alim ulama, pasti kita akan berjumpa dengan kritikan-kritikan atau tahzir, peringatan waspada daripada alim ulama kita tentang gerakan kelompok yang dinamakan al-wahhabiyatu. Dan mereka tidak mengaku, terkadangnya mereka al-wahhabiyatu. Terkadang mereka mengaku, tapi kebanyakan mereka mengaku mereka lah al-muwahhidun, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala, satu-satunya kelompok yang mengesahkan Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan kita kata Wahabi ini dongeng ya Ustaz, tak ada apa dia mau gelar itu ya. Dah, ini ada dua kitab yang saya bawa, banyak lagi, beribu kitab alim ulama ni tulis tentang al-Wahabiyah. Satunya dalam bahasa Arab, An-Nususul Islamiyah fi raddi ala mazhabil wahhabiyyati. Nas-nas yang ditulis oleh ulama dalam pengajian Islam, fi raddi, di dalam menolak, ala mazhabil wahhabiyyati, di atas menolakkan mazhab Wahabiyah, al-musamma, yang dinamakan kitab ni bitaklidil wahhabiyyati lin nasara al-barastaniyah li ajli mahwil mazhabis sunniyah. Mengikut al-Wahabi akan fuak-fuak Nasrani al-Brantaniyah. Apa tak tahu al-Brantaniyah tu kali Eropah tu lah kau. Kerana nak menghapuskan al-mazahibis sunniyah, nak menghapuskan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ini dalam kitab bahasa Arab. Disebutkan cerita tentang al-Wahabiyah dan lain-lain daripada fahaman al-Wahabiyah. Kemudiannya hak kita nak petiknya di dalam kitab Tok Guru di Fatani. Ini namanya kitab Irsyadul Jawiyin, petunjuk bagi segala orang Jawi. Orang Jawi ni orang di kepulauan Jawi lah, sama ada Melayu ke Jawa ke, tak kira lah, Bugis ke apa, semua kita ni orang Jawi, Bani Jawi. Ila sabilil ulama ila amilin, petunjuk untuk orang-orang Bani Jawi kepada jalan ulama yang beramal dengan ilmu. Ini kita karangan bagi Syekh Abdul Qadir bin Haji Wangah bin Abdul Latif Sekam Budi Fatani.
yang digelarkan dia dengan Tok D Sekam atau Tok Ayah D Sekam, murid kepada Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki yang digelar dengan Pak Da'i Mekah, yang mengajar di Mekah Masjidil Haram dan wafat di Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau ketika mana Syekh Tok Dir Sekam ni nak balik ke Tanah Jawi, nak pulang setelah tamat pengajiannya di Mekah Al-Mukarramah, kata Pak Da'i Mekah, dia kata jaga-jaga orang-orang Jawi, jaga-jaga orang-orang Fattani, kerana singa Mekah nak turun ke Tanah Jawi. Ini singa Mekah dia panggil itu ni. Lah ni badi duk gelam natal belaka. Singa Aswaja lah, singa Sunnah lah, macam-macam. Dia kata dalam kitab dia. Ni saya baca kitab dah. Takut nanti ada yang kata, ustaz pandai-pandai reka. Jadi kalau nak marah, jangan marah ke saya. Marah ke tuan pengarang ni. Saya tukang baca saja. Dia kata pada muka surat yang ke-17, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, mari anak-anak taruh ingatan kejadian dan zahir Muhammad bin Abdul Wahab dengan secara ringkas. Jadi sebelum kita nak menyata kebatilan Wahabiyah, kita elok sangatlah kenal dulu secara ringkasnya biodata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Oh, panggil rahimahullah Ustaz, doa hadiah rahmat. Iya. Mengikut cara Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang tokoh besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah di tanah haram Mekah. Beliau satu-satunya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diberi lesen oleh Raja Saudi untuk mengadakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa sahaja keraian yang diadakan di dalam masyarakat Ahlus Sunnah di kediaman beliau Rusaifah. Kenapa? Karena beliau pernah berdebat dengan ulama-ulama Wahabiyah di hadapan Raja Saudi, dan ketika itu ulama-ulama Wahabiyah kalah dalam perdebatan dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tetapi beliau walaupun begitu sekali, beliau mengarang kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Beliau menyebutkan nama-nama panggilan ulama-ulama Wahabiyah dengan rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Apatah lagi ulama yang dianuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ni seorang penuntut ilmu. Bukan orang jahil dah. Orang penuntut ilmu. Dia juga seorang guru lah kalau kita kira. Penuntut ilmu. Dan beliau terpengaruh dengan kitab-kitab fatwa-fatwa yang ditulis oleh tokoh ulama pada kurun yang ke-6 ke-7 di dalam mazhab Hambali, iaitu namanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Itu. Jadi Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika menyebutkan, orang panggil apa? Menyebutkan Ibn Taymiyah pun memanggil Al-Hafiz Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan begitulah jalanan alim ulama kami di Al-Azharus Syarif dalam mengkritik kesalahan-kesalahan daripada Ibn Taymiyah atau Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetap tidak meluputkan kekurangan hormat kepada mereka. Di samping mengkritik kesalahan-kesalahan yang dikira melanggar garis merah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Jadi kita kena ingat, tiap-tiap yang melawani Wahabiyah itu tidak semestinya Ahlus Sunnah. Satu. Ada juga yang kuat melawan Wahabiyah di international, di dunia luar daripada Malaysia ni. Kalau kita buka YouTube, yang kuat balas dengan Wahabiyah paling dahsyat ialah Syiah tu sendiri. Itu ni. Tu. Syiah tu sendiri. Syiah menggelarkan Wahabiyah dengan An-Nawasib, Nasibiyah, dan Wahabiyah menggelarkan fuak-fuak Syiah dengan Rafidiyah. Dua-dua ni kelompok yang ghulu dan tasyaddud. Itu. Di dunia luar yang lawan Wahabi ni bukan hanya Ahli Sunnah, Syiah pun lawan. Dan di dalam perut nadi Ahli Sunnah wal Jamaah juga ada satu kelompok yang bersangatan lawan Wahabiyah sehingga mengkafirkan, kafiruh, iaitu kelompok yang dipanggil dengan Ahbash. Kelompok yang dipanggil dengan
Al-Ahbash. Nah, Al-Ahbash ni masih lagi ahlu sunnah, tetapi beberapa manhaj dia panggil, prinsip, disiplin dalam pemikiran mereka itu agak gelenceh, lari, terpinggir daripada mainstream ahli sunnah wal jamaah. Yaitu apa yang pertama? Pertamanya takfiri, mengkafir. Nah, yang kedua tasarra' fit takfir, gopoh dalam mengkafir, sehingga guru mereka Abdullah Al-Harari, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau ini bukan setakat mengkafirkan Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikut-pengikut Wahabiyah, hatta di kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah pun ada yang dikafirkan. Seumpama Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sendiri, dan begitu juga yang masih hidup sekarang Al-Habib Ali Al-Jufri, dikafirkan juga. Itu kenapa? Karena prinsip dia ialah tasarra' fit takfir, laju dalam mengkafir, serta pula yang ketiga ilzamut takfir, memperwajib kawan lain itu mengkafir, kalau tidak dia juga kafir. Gitu. Berapa kali kafir tu? Berat lagu tu, lagi berat tu, lagi teruk. Tu supaya kita ketahui bahawasanya ada lagi firqah-firqah pelik. Ini cabaran kita di akhir zaman. Dan supaya juga kita kena tahu, karena kaedahnya inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilih. Sesuatu perkara itu tidak akan benar-benar jelas, terang dan nyata sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Kalau kita benar-benar nak yakin kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, 72 firqah Islamiyah yang dhalah. Firqah tu firqah Islam, tapi sesat tu mesti kita kena kenal juga, supaya benar-benar kita tahakkuk, dia panggil, yakin cerak-cerak bahawasanya kita benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bima-bima takut kita yang mengaku je, saya Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Sekarang ni orang buat Ahlus Sunnah ni jadi lebar pula. Nanti ni jadi kumpulan NGO lah, persatuan NGO Ahlus Sunnah. Saya dulu ada dalam persatuan pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah Malaysia yang ditubuh oleh Dr. Zamihan Ma'zin Al-Ghari. Sehingga bila saya mengkritik dalam beberapa perkara, saya itu di-remove daripada pertubuhan tersebut. Keluar saya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, masya-Allah. Sehingga saya pergi ke Negeri Sembilan, ada orang-orang yang orang-orang tak tahulah siapa dia, orang masjid, dia tanya tu betul-betul sungguh ke ataupun buat-buat menganjing ke, wallahu alam, saya tak pasti. Kata dengar khabar ustaz keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Firqah mana pula ustaz ni? 72 firqah sesat mana? La haula wala quwata illa billah. Ini bahaya. Kenapa? Karena menjadikan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai satu label kumpulan NGO, parti, persatuan yang kena daftar dengan ROS, ada orang panggil isi borang dan sebagainya. Maka bila kita terkeluar daripada kumpulan itu, dicok kita ni keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak betul. Ini tidak betul. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merujukkan kepada kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu sendiri. Sebab tu Imam Syafi'i kita pernah dituduh sebagai Rafidiyah, Syiah, dan pernah difitnah sebagai Nasibiyah, Nawasib. Maka Harun Ar-Rasyid panggil menghadap. Tanya betul ke tidak? Jawab Imam Syafi'i, kalau mencintai keluarga Ahlul Bait Nabi itu ialah Rafidiyah, demi Allah aku Rafidiyah. Kalau mencintai sahabat Nabi itu ialah Nasibiyah, Nawasib, demi Allah aku Nawasib. Maka Imam Syafi'i Nawasib atau Rafidiyah, dua-dua kilahuma la. Kedua-duanya ada. Bahkan Imamu Sunnah, Nasirus Sunnah, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah. Karena Ahli Sunnah wal Jamaah itu tidak ke kanan, tidak ke kiri, straight, wasitiyah, wasatiyah, di tengah-tengah. Tidak tasyaddud dan tidak tasahul, tidak ekstrim dan tidak liberal, gitu. Tu panjang lagi kita nak cara dah tu ni. Tu. Baik. Dia kata dalam ni adalah Muhammad bin Abdul Wahhab ialah dikatakan asal keluar mazhab Wahabiyah.
Dikatakan, diceritakan kata Muhammad bin Al-Wahhab ni lah asal usul keluarnya satu mazhab. Sebenarnya nak kata mazhab ni agak kurang tepat, karena dia tidak sampai kepada tahap mujtahid. Nah, dia bukan mujtahid mutlak. Nak kata mazhab ni boleh dikatakan firqah, karena Muhammad bin Abdul Wahhab sendirinya mengaku dia mazhab Hanbali, Hanabilah. Dan perlu kita ketahui bahawasanya di dalam mazhab Hanbali itu berlaku fitnah tentang kelompok mujassimah. Ini satu ciri daripada kebatilan Wahabiyah. Itu mujassimah. Kalau para hadirin semua boleh baca kitab Arab, baca kitab Bara'atul Asy'ariyin. Itu sejarah diceritakan bagaimananya keluar mujassimah daripada denyut nadi mazhab Hanabilah, mazhab Hanbali. Bukan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama dalam tu. Sebab tu Ibn Taymiyah pun mazhab Hanbali. Beliau dalam maqam kedudukan mazhab Hanbali Syekhul Islam. Dalam hadis beliau Al-Hafiz. Itu dah. Seperti dalam mazhab Syafi'i kita Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ibn Taymiyah pun seperti itu. Nah, dan Ibn Taymiyah ni orang yang sangat jenius, dikatakan sangat cerdik. Sehingga lawannya pada zaman tersebut Imam Subki, beliau mengatakan Ibn Taymiyah ni ilmuhu kabir, ilmunya sungguh luas besar, walakin aqluhu saghir. Akan tetapi akalnya kecil, halus sangat. Itu. Maka sebab tu kalau orang betul-betul mengikuti penulisan Ibn Taymiyah, boleh dilihat bahawasanya bersilih ganti dia punya marhalah. Sudut pandang dia ketika mudanya, ketika pertengahannya, ketika akhir usianya. Dan kena ingat, anak-anak murid Ibn Taymiyah antara lain orang yang hebat-hebat dalam ahli sunnah wal jamaah ialah Ibn Katsir, pengarang tafsir Ibn Katsir. Nah, begitu juga kitab Bidayatun Nihayah kalau tak silap. Panjang 10 jilid ada. Begitu juga Imam Az-Zahabi, pengarang kitab Siyar A'lamin Nubala. Tulis semua manaqib ulama. Nah, sejarah-sejarah biografi ulama. Itu salah seorang daripada anak murid Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin keluar satu surat daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor melarang daripada membaca kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi yang diterjemah dalam bahasa Melayu, iaitu Isbatul Yad Sifatan min Sifatillahi ta'ala. Itu satu kitab daripada Imam Az-Zahabi, mengisbatkan yad ni terjemah Melayu tangan lah, takkan kereta jadi jahil pula bahasa Arab. Ni mengisbatkan tangan satu sifat, isbatul yad sifatan min sifatillahi ta'ala, mengisbatkan yad tangan satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi Jabatan Agama Islam Negeri Selangor melarang membaca buku tersebut, kitab tersebut yang diterjemah dalam bahasa Melayu, barangkalinya takut ada yang memutabelikkan fakta. Karena sikit saja tu, sikit saja boleh jatuh kufur tu. Nah, yang disebut oleh Imam Az-Zahabi isbatul yad sifatan min sifatillahi ta'ala, mengisbatkan yad, lafaz yad tu, tangan tu ialah satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan mengisbatkan yad tangan tu jarihatan daripada segala jarihatihi ta'ala, bukan mengisbatkan tangan tu ialah satu anggota daripada segala anggota tubuh badan Tuhan, bukan. Yang kena faham, kalau mengisbatkan tangan tu sebagai anggota tubuh badan, itu mujassimah. Nah, karena tangan atau wajhu muka atau istiwa atau sebagainya, ini panggil ayat-ayat mutasyabihat, mempunyai makna hakiki dan makna majazi. Nah, makna hakiki bagi tangan apa? Ni ya, tangan ni anggota tu. Nah, tangan ke apa tangan? Acu akak tangan? Tak ada orang akak sokok kopi tak ada. Bodoh nah gitu. Aku acu akak tangan? Ni tangan. Betul tak? Ni tangan. Ni makna hakiki tangan ni. Makna hakiki tangan ni sepakat ahli sunnah wal jamaah bukan maksud yang dikehendaki. Nah, bukan makna anggota tubuh badan. Itu makna hakiki bagi tangan ialah anggota
jarihah. Jawareh, satu anggota daripada beberapa anggota tubuh badan. Maka makna ni diingkar, dinafikan. Bukan kenapa? Ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas ayat muhkam. Kemudian apa makna ya di situ? Apa makna tangan di situ? Inilah menjadi berselisih pendapat di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang disimpulkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Tiap-tiap nas daripada Al-Quran dan Sunnah awhamat tashbiha, yang memberi waham keserupaan Allah dengan makhluk. Waham, sengka. Baca yadullahi fawqa aydihim, yadun seputung tangan mufrad, seputung tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Berapa putung tangan Tuhan? Baca pula ayat, khalaqtu biyadai. 2 putung. Dia bi aidina, dengan banyak putung, bukan 2 dak, banyak putung. Pamari dalam pelotok hari itu lalu kuih itu banyak putung. Kok tangan dia belaka-belaka gitu. Lagu tu ke? Sudah. Ni takut tu. Auhamat tashbiha, memberi waham keserupaan Allah dengan makhluk. Maka jalanannya ada 2. Mana? Fawwid warum tanzih. 1. Ini yang orang panggil jalanan salaf, ba'dus salaf. Kebanyakan salafus salih tafwid wa ufawwidu amri ilallah. Tangan dengan makna anggota tubuh badan, bukan takwil ijmali. Patah apa makna tangan situ? Makna tangan secara majazi banyak, tidak menentukan mana-mana tangan yang layak dengan Allah Ta'ala. Karena Allah maha mengetahui, wa ufawwidu amri ilallah. Serah pada Allah. Serah pada Allah tu ba'da tanzih, kemudian daripada menyucikan Allah keserupaan dengan makhluk. Jadi amirruha kama ja'at, kita lalu saja seperti mana yang Nabi bawa datang. Qira'atuha tafsiruha, bacaannya ialah tafsirnya tu. Baca tu tafsir, tak payah tanya banyak. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri mengisbatkan yad ialah sifatan min sifatihi ta'ala. Ini boleh kita baca dalam kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, atau kita tak yakin nak baca kitab tu kerana banyak tahrif yang dikatakan kelompok Wahabiyah melakukan perubahan-perubahan kitab. Boleh kita baca kitab Sughra Syarah Sughra karangan Imam Sanusiyah, yang mana dibahagikan sifat-sifat Allah Ta'ala hingga kepada 7 kategori. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat fi'liyah, sifat jami'ah, dan sifat khabariyat atau sama'iyah. Sifat khabariyat atau sama'iyah ni apa? Sifat yad, sifat wajhu, sifat istiwa, sifat, bukan anggota. Nak faham tak tu? Sikit tu. Jadi bimbang takut orang mengelirukan masyarakat, kata bahawa tengok Imam Az-Zahabi mengisbatkan tangan pada Allah Ta'ala. Dia tak terai tangan apa makna tu. Hak selalu mari al-mutabadaru minhu, makna yang segera faham dalam kepala kita, makna tangan ialah tangan hakiki. Imam Az-Zahabi mengisbatkan anggota tubuh badan tangan kepada Allah. Kafir. Kalau tangan seperti tangan kita, kafir. Tuhan ada tangan ke mana? Gini. Ada tulang, ada jari, ada bulu, ada daging, ada darah. Ijma' ulama kufur. Mujassimah sharihah dia panggil, ataupun dipanggil juga musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau tidak sampai ke tahap kufur lagi, orang panggil mujassimah ghairu sharihah. Atau dipanggil juga mujassimah semata-mata. Tuhan ada tangan, anggota tubuh badan tangan. Mana tangan situ ialah anggota tubuh badan, mana hakiki bagi tangan. Lagu mana tangan Tuhan? Tak serupa tangan mung, tangan Tuhan comel tak tu ni. Hak ni pada kufurnya selisih pendapat ulama. Tapi sepakat ulama bahawasanya sesat. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tiap-tiap kufur tentu sesat. Boleh faham deh? Kau tak boleh faham juga rasa-rasa kurang dah sedikit tu cakap kecek Kelantan tu. Wallahu a'lam, kalau tak faham juga susah faham dia. Nak cakap Arab lah pula lagi. Baik. Tengok sikit lagi dah. Adalah Muhammad bin Abdul Wahhab ialah dikatakan asal keluar mazhab Wahabiyah yang melawani akan ijma' ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Wahabiyah ni melawani mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ianya dari puak Bani Tamim, iaitu Muhammad bin Abdul Wahab ni keturunan Bani Tamim. Setengah daripada penuntut ilmu di Madinatil Munawwarah. Beliau ni mengaji di Madinah Al Munawwarah. Artinya beliau ni penuntut ilmu. Menuntut ilmu. Pergi mari antara Mekah dan Madinah. Pergi mari Mekah dengan Madinah. Bolak-alik Mekah Madinah menuntut ilmu. Maka mengambil ia Muhammad bin Abdul Wahab akan ilmu daripada ulama Madinah. Dia ambil daripada tutuk guru di Madinah, dan setengah daripada gurunya Muhammad bin Abdul Wahab, guru dia ni guru kita ahli sunnah wal jamaah. Nama apa? Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi yang bermazhab Syafi'i, dan Syekh Muhammad Hayat Sindi yang bermazhab Hanafi. Dan adalah kedua syekh itu dan juga syekh-syekh yang lain lagi pun telah menfirasak pandangannya pada Muhammad bin Abdul Wahab itu akan zalim dan sesat. Ini sebenarnya Tok Diskam ambil di dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ambil dalam kitab Al-Habib Ahmad bin Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah, guru bagi Syekh Abu Bakar Shatta Ad-Dimyati, pengarang bagi Hasyiah I'anatul Talibin. Abu Bakar Shatta Ad-Dimyati guru kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani guru kepada Syekh Muhammad Yusuf Tok Kenali, Syekhona Kenali Kelantan. Tok Kenali guru kepada Syekh Abdullah Pondok Bunuk Payung Kelantan. Syekh Abdullah Tahir Pondok Bunuk Payung Kelantan guru kepada Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Abu Bakar dan Tuan Guru Haji Mustafa bin Abu Bakar, pengasas Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Dan kita menuntut di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Itu sanadun sanak dia panggil, daripada kita pada guru sampai kepada Said Muhammad Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah, itu Diskam dia nakal dalam kitab Khulasatul Kalam dan Futuhatul Islamiyah karangan bagi Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Tengok. Dan berkata mereka itu lagi menyesat oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini, dan menyesat oleh Allah dengan sebabnya Muhammad bin Abdul Wahab akan orang-orang yang telah menjauh oleh Allah daripada rahmatnya Allah. Maka jadilah akhirnya sebegitu sungguh tidak silap oleh firasat mereka itu, sehingga melarak doh kepada setengah-setengah tempat daripada negeri-negeri Jawi kita oleh cara bawakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang buruk itu. Di sini berdoalah anak-anak, mudah-mudahan Tuhan menghapuskan dengan bersegera dan pulang kepada keselamatan seperti dahulu kala dengan berkat Syekh Daud Fatani dan Syekh yang lain-lain lagi insya-Allah taala. Jadi itu pengenalan tentang Wahabiyah. Artinya Wahabiyah ni diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana ketika itunya merasakan dirinya seperti mujaddid. Bahkan disebut dalam Tarikhun Najdiyah bahawasanya Muhammad bin Wahab ni memang dikatakan mujaddid, pembaharu. Kenapa? Karena dikatakan ketika itu kaum musliminnya musyrik. Sebab apa musyrik? Dikatakan musyrik karena menyembah kubur, bertabarruk pada kubur, mengambil berkat pada orang-orang soleh. Ini dihukumkan syirik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pertama gerakan ini, ciri kebatilan Muhammad bin Abdul Wahab ataupun dipanggil Wahabiyah ni, pertamanya dalam bab akidah tajsim, menjisimkan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang dikatakan Wahabiyah tetapi mereka kata tak, tangan yang kami sebut itu ialah sifatan min sifatihi Ta'ala, bukan jarihatan, bukan anggota tubuh badan pada segala anggota tubuh badan, bukan. Maka bukan tajsim. Ingat baik-baik. Jangan kita pukul rata tu, jangan. Jangan tu kita pukul rata.
Wahabi mujassimah belaka. Tak semestinya. Kerana sekarang ni Wahabi juga banyak yang belajar kembali. Ni. Kembali mempelajari. Bahkan lebih cerdik dia dah banyak segi pada pokok kita hak mengaku aswaja. Ringkasan daripada ahli sunnah wal jamaah tu ringkasannya aswaja. Aswaja pula hari-hari duk ratik Wahabi. Tinggal mengaji kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Menyebabkan jahil dengan ilmu ahli sunnah wal jamaah sendiri. Nah, azan dulu deh. Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-waslat والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi terbalik pula lah ni. Dia orang pula hak banyak mengkaji-kaji, meneliti,
Kita orang yang menggelar diri kita sebagai aswaja ni pula kurang mengaji, kurang mengkaji. Bahkan banyak duk ratik hari-hari Wahabi. Ini bahaya ni. Fenomena ni saya perlu tegahkan. Nah, kenapa? Karena sehari dua ni, tidak duduk sehari dua ni lah, akhir-akhir ni. Nah, bila ada satu tokoh mengeluarkan satu-satu pendapat ataupun satu-satu statement, kenyataan, yang mana kenyataan tersebut memang tidak boleh ditakwil, kesalahannya salah, tetap salah. Nah, contoh, ada satu tokoh, sahabat kita, senior saya sendiri di Kelantan sana. Nah, yang dipanggil Ustaz Muhaizak lah, sebut saya nama senang. Nah, itu senior kita. Nah, bila dia mengatakan bahawasanya ilmu hadis dibina di atas zan belaka-belaka, salah tu, salah. Tidak ada dalam pengajian ulumul hadis mabniyatun ala zanniyati aslan. Tak ada. Ilmu hadis dibina di atas zan semata-mata, belaka-belaka, tak ada itu, tak ada. Memang salah. Nah, berkewajiban kita kena nasihat. Bila sudah memberi teguran secara pribadi untuk perbetulkan, tarik balik. Nah, tapi tidak dibuat. Tegah, tetap. Betul dah saya. Nah, padahal yang betulnya apa? Ar-riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalib. Itu baru betul. Periwayatan hadis-hadis ahad itu dibina di atas zan, bukan semua, atas jalan kebanyakan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dah. As-sahul kitab ba'da kitabillah, Sahihil Bukhari wa Muslim. Tu. Lain pada tu, hadis ahad dibina di atas zan. Itu betul. Beza tu dah, dua kenyataan yang berbeza tu. Ilmu hadis dibina di atas zan belaka-belaka. Arab kata nah, ulumul hadis mabniyatun ala zanni aslan. Periwayatan hadis ahad dibina di atas zan pada kebanyakan. Arab kata ar-riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalibi. Sama tak dua tu? Sama dua tu? Tak sama tu. Beza tu. Yang kedua tu betul. Yang pertama tu salah. Jadi sebagai rasa belah kasihannya, kalau kata ilmu hadis dibina di atas zon belaka-belaka, tepuk tangan orang Syiah. Tepuk tangan anti hadis. Oh, ni dah kami ni lah. Sebab tu kami tak pergi hadis. Sebab apa? Hadis zonnya sahih di sisi awak, belum tentu sahih di sisi saya. Nah, perawi yang sikoh pun boleh pelawak boleh. Siap cakap gitu. Orang anti hadis tepuk tangan. Betul lah kami pergi ada gini, betul dah. Maka berkewajipan saya kena tegur, ustaz-ustaz lain kena tegur, asatizah lain kena tegur. Secara peribadi dulu. Minta dibetulkan, tapi tidak dibetulkan. Nah, maka secara umum supaya masyarakat tahu bahawasanya tak betul ni, tahzir dia panggil. Mewaspada kau bahawasanya jangan ambil perkataan ni. Tetapi masyarakat yang ta'assub pada satu-satu tokoh, amba pula dipanggil Wahabi. Ini nyakit ni. Ini aku nak ayat ni, gerai sungguh. Aku pula kena jadi Wahabi. Hari-hari mengajar pondok, boleh tengok dalam page saya. Boleh Facebook saya boleh. Hari-hari mengajar kita Asy'ariyah. Syarah Kharidatil Bahiyah. Nah, akidah Asy'ariyah. Nah, Kifayatul Awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, sejak dulu lagi berpegang dengan Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngajar kita Jawi, Faridatul Faraid, Miftahul Murid, Bakuratul Amani. Pandai sekarang orang awam pun ustaz ni Wahabi. Bawa sebab kritik tokoh kita. Singa Aswaja. Ni tak sihat ni. Tak sihat dah ni. Sakit ni. Jadi tak faham Wahabi seperti mana yang difahami oleh ulama-ulama dulu. Ulama dulu bukan faham Wahabi gitu, bukan. Bukan faham Wahabi seperti itu. Yang menyalahi tokoh kita Wahabi. Bukan gitu. Nah, kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah tu prinsipnya kebenaran. Tak kira siapa yang bawa kebenaran itu, kalau betul-betul antal jamaah walau kunta wahdah. Itu Nabi sebut pada Mu'adh bin Jabal kalau tak silap. Nah, Mu'adh kata kalau orang tu semua tak ada belaka pegang dengan sunnahmu ya Rasulullah, tidak berpegang dengan sunnah sahabatmu, aku sorang ketika tu. Adakah aku jamaah? Iya, Nabi kata. Munglah al-jamaah, munglah Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun mu sorang. Gitu kan.
Jadi jemaah sini bukan satu kelompok persatuan didaftar, nama buh, nama logo ke, bukan. Ain al-haq, sautul haq, ain kebenaran, diri kebenaran, suara kebenaran itu sendiri. Nah, dan walau kebenaran itu mari daripada siapa pun kita kena akur lah. Contoh, saya pernah mengeluarkan satu kritikan dan salah. Nah, lama dah video tu. Tapi musim PKP ni orang suka duduk rumah dengar balik video ni. Mak kerak. Salah. Orang tegur saya kata, Pak ni geng-geng Wahabi ni duduk kritikmu ni. Nah, dia kata salah. Munakah hadis salah. Baca hadis salah. Kita pun dengar balik. Lama dah video ni, mula-mula dia Mesir lagi. Nah, masuk lagi tak pula lagi ni. Salah sungguh. Maka tanpa segan silu kita kena perbetul balik. Kenapa? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itulah yang layak dan berhak untuk diikuti. Bukan pribadi manusia, bukan. Kebenaran. Dan kebenaran bukan milik mutlak kita. Kalau kebenaran serta kita, alhamdulillah. Nah, tapi kebenaran itu kalau tidak di kita kena menyata. Salah ni tuan-tuan, saya mengajar itu. Minta betul balik, jangan ikut. Nah, gitu. Kita kena ada rasa tanggungjawab. Bila mengajar ni, dia mengajar ni tidak kepada tiang masjid, dinding masjid, dalam selimut, bukan. Yang mengajar ke orang ni, ni manusia. Lebih-lebih zaman Allah ni tengok, ada dengan live hok masjid lagi, live hok Facebook lagi. Facebook saya lagi. Ramai mana mata-mata duk dengar ni. Maka kalau salah wajib kena betul. Tak boleh kita kerahkan wak lenggok. Nah, boleh itu. Itu bukan sikap sebagai seorang yang benar-benar berpegang dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tak boleh salah. Biasa, manusia salah tu biasa. Nah, kalau tak ada salah tu bukan manusia dah tu, malaikat dah tu. Sini. Manusia salah tu biasa. Kullu ibni adama khata'un. Tiap-tiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Tapi wa khairul khata'i tawwabuna. Sebaik-baik orang melakukan salah, taubat. Taubat dosa kita mengajar ni bukan minta ampun dengan kita. Bukan minta ampun dengan dinding masjid. Dengan orang hok duk dengar kita mengajar ni. Dengan orang hok follow, orang hok ikut apa kita royak ni. Kita kena taubat. Taubat ke mana? Minta perbetul balik. Tak betul tu. Jangan boleh buat video betul balik. Tak ada rasa malu apa-apa. Nah, kenapa? Memang biasa. Salah tu sudah jadi biasa kita manusia. Jadi kita tak boleh ni hidup budaya meratik Wahabi 24 jam ni satu budaya yang tidak baik. Sikit-sikit Wahabi. Benar Wahabi tu wujud, tapi jangan cepat kita tahmah orang tu Wahabiyah. Nah, pastikan dulu betul ke tak? Macam satu orang hamba Allah nama Asri Sabri, sebut nama saya dah. Dia sebut kata Asy'ariyah kafir akbar, kufrun akbar, syirkul akbar, kufur yang sangat besar. Jahmiyah betina. Ni teruk ni. Nah, dan saya cabar dia debat. Sampai sekarang kita sahut-sahut lagi. Kita sahut lagi. Ni berat ni. Dan ada di kalangan Wahabiyah memang mentajsimkan Allah Ta'ala. Mana? Allah ada muka mana? Muka hakikat muka ni. Wajah ni. Hakikat tangan ni. Hakikat istiwa duduk. Bersela lendik. Nah, ada orang pahal lagu tu di kalangan Wahabiyah. Maka hak tu tajsim. Tapi ada juga di kalangan yang dipanggil Wahabiyah, mereka tidak intikad gitu. Mungkin tidak gitu. Ada? Kata yadun, tangan ialah sifat Allah Ta'ala, bukan anggota tubuh badan Allah Ta'ala. Ni mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, mazhabus salaf dia panggil. Ada? Apa panggil apa? Wa ufawwidu am tafwid, mazhab mufawwidah. Atau ta'wil tafsili. Awilhu, ta'wil tafsili. Tangan dengan makna anggota tubuh badan, bukan makna yang dikehendaki. Nah, tengok. Patah apa makna tangan situ? Makna tangan secara majazi, secara pinjaman banyak. Tangan dengan makna kuasa, tangan dengan makna merentah, tangan dengan makna milik, tangan dengan makna apa? Genggaman dan sebagainya, banyak.
maka diambilkan dengan mana-mana makna yang layak, yang tidak lagi mendatangkan gundah gulana orang awam. Yadullah ay kudratullah, tangan Allah dengan makna kuasa Allah. Senyap, tak ada apa. Ini mazhabul khalaf. Nah, apa takwil tafsili. Istiwa bermakna istaula atau irtafa'a. Ini beza dah. Sebab ada di kalangan Wahabiyah mengatakan, tengok, takwil istiwa ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan makna istaula, ini Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah takwil istiwa dengan makna istaula. Ya, betul. Tapi adakah sama kaedah takwilan Mu'tazilah dengan takwilan ahli sunnah? Tak sama. Orang Mu'tazilah semayang menghadap kiblat ke, atau kita menghadap kiblat ke, jadi Mu'tazilah ke kita? Tak sama apa? Tak sama. Takwilan Mu'tazilah wajib takwil dan menentukan hanya istaula sahaja mana yang betul. Ini kaedah Mu'tazilah dalam mentakwil. Adapun ahli sunnah wal jamaah tidak mewajibkan takwil tafsili, mewajibkan takwil ijmali. Mana tangan bukan mana anggota, tu khalas, salah, sepakat. Tu takwil ijmali. Kalau kita hati i'tiqad kita boleh diam, boleh selamat dah dengan tu, selesai. Tak perlu lagi istiwa bermakna istaula au irtafa, tak payah. Tapi tak diam. Tangan apa makna sini, bukan tangan anak anggota. Tinggi sini apa makna tertinggi sini, bukan dengan mana tinggi ada lawan bagi rendah. Tinggi boleh tunjuk gini, apa makna tinggi sini, istiwa ni. Tu tak duduk diam, hati dia gundah-gundah. Maka barulah takwil tafsili. Itu pun tidak mewajibkan hanya makna istaula saja yang betul, yang lain tak betul. Tak. Ada makna istaula, ada makna irtafa'a dan sebagainya. Nah, yang boleh mendiamkan hati orang awam daripada menyerupakan Allah, menggambarkan Allah, mewahamkan hati dia Allah tu serupa dengan makhluk. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu habis. Jadi yang pertama, ciri kebatilan Wahabiyah itu mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah. Jadi kita kena perhati betul-betul tak dia menjisimkan Allah. Kalau dia kata, Tuhan ada muka, gini muka Tuhan beradak gini. Awak hadap muka saya hadap muka awak. Tidak muwajahah dia panggil. Muwajahah dia panggil. Muka Tuhan gini, kita boleh hadap muka Tuhan, Tuhan boleh menghadap muka kita gini, muwajahah. Itu tajsim. Tuhan ada tangan gini. Tangan anggota tubuh badan, tajsim. Kalau tangan tubuh badan Allah Ta'ala seperti tubuh badan tangan kita, kafir bil ijma'il ulama. Kalau tangan Allah Ta'ala, anggota tangan Allah Ta'ala tak sama dengan tangan makhluk, tangan manusia, pada kufurnya selisih pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada sesat, ijma' ulama itu sesat. Itu tajsim dah. Jadi bukan mengisbatkan lafaz ya tu sebagai sifat Allah Ta'ala tu mujassimah. Ini kena ditekan lagi. Sebab di kalangan aswaja ni pun Allah, dia tak ngaji. Pasal hidup sebut tadi lah, duk hati Wahabi je. Ngajinya tak ambuh. Dia duduk taklid Wahabi. Wahabi lalu. Jangan mengisbatkan sifat khabariyah sebagai sifat Allah Ta'ala. Itu jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sifat istiwa, sifat yad, sifat wajhu, bukan anggota sifat. Faham tak tu? Sifat. Pasal ke mana hakikat dia? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang maha mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala bagaimana. Kita tak tahu. Itu yang pertama, ciri kebatilan fahaman Wahabi. Yang kedua ialah mensyirikkan umat Islam. Ini tadi kita cerita. Muhammad bin Wahab ni digelarkan oleh pengikut dia mujaddid. Kenapa? Karena dikatakan beliaulah yang mengembalikan ajaran Islam seperti mana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu umat Islamnya sudah musyrik. Sebab apa? Tawassul, tabarruk. Tawassul maknanya minta doa dengan Allah, berwasilahkan dengan kekasih-kekasih Allah. Macam kita duduk berdoa hari Jumaat, khutbah yang kedua, Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tawassul tu syirik. Mungkin syirik lah. Kenapa? Karena dia kata menjadikan Nabi Muhammad seperti berhala, atau menjadikan orang soleh seperti berhala.
Kemudian dikatakan tawassul tu boleh juga di kalangan mereka. Tapi kalau dia tu hidup, kalau Nabi Muhammad tu masih hidup, boleh kita tawassul dengan dia. Kalau Nabi Muhammad sudah wafat, tak boleh. Syirik dia kata. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sudah wafat, tak boleh buat apa-apa manfaat dan mudarat. Tengok. Padahal dia sudah syirik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, kalau dia hidup ke dia wafat, intiqal ke alam barzah, dua-dua sama saja, dia makhluk Allah Ta'ala, tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Jadi tawassul tu minta dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah Tuhan, kami minta pohon pada Engkau. Wa atawajjahu ilaika, dan kami berhadap pada Engkau. Apa? Binabiyyika wa natawassalu ilaika binabiyyika, dan kami tawassul berwasilah. Karena Allah Ta'ala suruh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Itu kan? Kami bertawassul, kami wasilah kepada Engkau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa. Walau Nabi Muhammad wafat dah, walau Nabi Muhammad wafat dah. Sama aja, Nabi Muhammad tidak dapat memberi manfaat dan mudarat, sama ada dia hidup atau dia mati, wafat. Yang memberi manfaat mudarat siapa? Allah. Itu dah. Jadi mereka ni tak faham makna syirik, tapi hebat menuduh umat Islam itu syirik. Tuh mereka baca hadis, man allaqa tamimatan au azimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung azimat atau tangkal, maka syirik dia. Dia pun mari surau Al-Husna, dia pun tengok ada dalam frame tu ayat-ayat Quran. Pakul wa may yattaqillah, apa tu tengok? Apa tu? Duk gantung ayat-ayat Tuhan. Hadis-hadis ke apa? Jemaah surau Al-Husna musyrik. Nanti saya bom bagi mati semua musyrikin ini. Tu bahaya tu. Padahal makna hadis bukan seperti itu. Ini bahaya, literal dia panggil. Zahir Quran. Zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kata man allaqa tamimatan au azimatan faqad asyraka, ai fi'luhu ka fi'lil musyrikin. Siapa yang gantung azimat tangkal, maka perbuatannya seperti perbuatan orang musyrik. Apa tu Nabi bercakap seperti itu? Ala sabilil ihtiyar, di atas jalan nak menjagai. Kita nak gantung ayat kursi 1000 dinar gantung, tapi tafa'ul, tabarruk, bukan kita i'tiqad dia ayat tu yang memberi rezeki, bukan. Lama kita jadi jutawan meniaga di office kita tu gantung ayat 1000 dinar. Lalu mari wartawan nak interview. Apa rahsia Datuk dapat jadi jutawan ni? Ada kata tak ada apa-apa rahsia tu. Ayat 1000 dinar ni lah yang beri pada saya jadi kaya jutawan. Memang syirik sungguh. Tak ada apa syirik sungguh. Ayat 1000 dinar ni tak dapat beri apa-apa. Ayat Quran ni kita gantung dia sebagai tafa'ul, tabarruk, ambil barakah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Itu i'tikad kena betul. Jadi siapa gantung seperti itu dan i'tikad kata dia yang memberi, syirik. Tak ada beza dengan orang kafir hok kata. Sama kita makan Panadol. Panadol hok dijual di farmasi tu tak ada Panadol muslim, Panadol non muslim. Semua Panadol hok jelah hok sama saja. Dan bila kita makan, orang bukan Islam makan kok mulut lah ke? Ya, sama melalui mulut. Tidak orang bukan Islam makan melalui mulut, kita pun tak boleh kena menyalahi ni. Lepas tu masuk ke punggung ni. Berat lagu tu. Makan kok mulut kan? Sama tak? Sama. Barang siapa makan Panadol maka sesungguhnya syirik ia. Orang faham tak ada syirik ke? Tak ada. Orang faham. Apa? Fi'luhu ka fi'lil musyrik. Perbuatan dia sama seperti acong yang makan tadi. Tapi hakikatnya sama tak? Tak sama. Acong makan Panadol, betul-betul dia i'tikad Panadol yang memberi sihat, yang menghilangkan demam. Kita orang mukmin makan Panadol, kita i'tikad Allah yang menghilangkan sakit demam kita. Sehingganya kalau kita telan selori Panadol satu kontainer, tak sembuh juga demam, kita tak akan bakar kilang Panadol. Kenapa? Karena yang menghilangkan sakit hanya Allah, bukan Panadol.
Tapi ada sebatas ikhtiar usaha. Sama tawassul sebatas ikhtiar usaha. Tabarruk sebatas ikhtiar dan usaha. Itu. Ini Nabi kata inna akhwafakum rajulun yaqra'unal Qur'ana hatta ru'iyat bahjatuhu alaih. Kalau yang paling aku takut berlaku ke atas umat aku ialah seorang yang membaca Quran sehingga bercahaya oleh wajahnya. Nah, kerana Al-Quran tadi. Tetapi jaa ila qaumil muslimin bi sayfihi faqala asyraktum. Dia datang kepada kaum muslimin dengan pedang, kinayah tadi. Yastahillu dima'ahu. Nah, menghalalkan darah-darah orang Islam. Dia kata mana? Asyraktum, kalian musyrik. Musyrik. Ini beza cara gerakan Wahabiyah berdakwah dengan cara Ahli Sunnah berdakwah tu beza. Cuba tengok. Ni hok duk gagal sehari dua ni. Mandi sapa ada kata ni. Zaman dulu jadi budaya orang di tanah Jawi ni. Orang Melayu ke orang Jawa ke tak kira lah. Jadi budaya dia. Bila bulan Safar, Rabu akhir bulan Safar dikira sebagai bala besar akan berlaku. Ada bawa besar nak berlaku. Maka berpesta di tepi-tepi pantai. Keluar beramai-ramai. Nah, mandi di pantai sambil-sambil sembelih kerbau bala hanyut di pantai. Ada tengok? Itu budaya dulu. Mari fok-fok pendakwah ni nak cegah selalu ke neting pula. Nah, maka diubah sedikit demi sedikit. Apa? Jangan pergi ramai-ramai tepi patah telanjang laki puan itu ni. Mu tengok aurat aku tengok auratmu. Mandi ramai-ramai pas meleh ku babala hanyut ke laut nak pergi makan ke siapa? Nah, lepas tu gini, buat semaya hajat, letak air depan, apa tu? Mandilah. Nah, gitu ya. Harapan tutup guru dulunya supaya nantinya akan hilanglah budaya ni. Nah, diubah gitu. Tuh. Sama juga dengan selamatan, doa selamat. Zaman dulu tak ada doa selamat. Zaman dulu orang buat pulut kuning, ayam panggil gapo letak bawah-bawah busuk. Nah, letak dekat pokok-pokok besar. Tuh, jamu. Sesaji dia panggil. Nah, sesaji. Apa kalau Indonesia panggil sajian. Sesajian, sesajen. Sesajen. Ini panggil sini sesaji. Dak ni. Nak saji kepada ruh-ruh apa tahulah gentayangnya apa. Mari puak-puak pendakwah dulu. Tok wali dulu, tok syekh dulu. Wali Songo ke, wali Sembilan ke, Aulia Ittisaah ke tak kira lah nama apa-apa. Mari nak ubah lalu drastik. Takut kejut khanyaan. Nah, maka diubah pelan-pelan, slow-slow. Katanya pulut kuning ni jangan letak di bawah busuk, siapa nak makan. Nah, buat pulut kuning banyak. Jangan buat sikit sedul lagi ni, buat banyak. Ayah golek, ayah panggil buatlah, tak apa, tak ada masalah apa. Tapi jangan letak di bawah pokok busuk besar ke pokok besar busuk-busuk, jangan. Lepas tu panggil orang keliling, jiran-jiran tetangga. Mari ke rumah. Nah, panggil tok guru. Sebelum nak makan nak apa, doa dulu. Nah, doa minta Allah Taala selamatkan kamu, keluarga kamu, rumah kamu, harta kamu. Jadi panggil doa selamat. Kalau Indonesia panggil selamatan. Tuh, doa selamat. Lagu tu tok guru. Lagu tu. Jadi beralih uruh orang dulu adat zaman jahiliah tukar jadi Islam. Tu cara tutup guru dulu. Mari golongan Wahabiyah ni, Nabi tak buat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Habis. Neraka habis. Orang kampung ada doa selamat lah. Aku doa selamat untuk diri aku pun masuk neraka ke? Nabi tak pernah buat jamu orang makan tak pernah buat. Lepas tu ayat Quran kata wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Hadis Nabi kata it'amut ta'am, buatlah makan. Quran kata buat jamu yang makan, jamu orang miskin, anak yatim apa. Nah, jiran tetangga. Tu Quran ni kat mana? Tapi Nabi tak buat ni, pulut kuning. Lah. Buat KFC pun tak apa, tak nanti pulut kuning.
Zaman dulu orang kulit kuning dia tu ni. Tu lagu tu. Benda mudah sangat aja, tapi datang dengan secara drastik. Itu sebab gerakan ni tasyaddud, ekstrim. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Menganggap diri paling sunnah, orang lain bid'ah. Ini bahaya. Ini orang panggil takfiri dan tabdi', mensyirikkan orang. Asyraktum, kalian musyrik, kalian syirik. Sahabat Nabi tanya, man ahaqqu bisyirki ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi. Siapa yang berhak dengan syirik itu ya Rasulullah? Orang yang menuduh umat Islam musyrik, atau orang yang menuduh umat Islam dengan musyrik, atau umat Islam yang dituduh dengan syirik itu yang berhak dengan musyrik, dengan syirik? Jawab Nabi, balir rami ahaqqu bisyirki. Dalam riwayat lain, balir rami ahaqqu binnar. Bahkan yang menuduh itulah berhak dengan syirik. Bahkan yang menuduh itulah berhak dengan api neraka. Wala'iyadzubillah. Maka sebab tu jangan ahli sunnah wal jamaah bukan jalanan dia syirik, kafir, halal darah. Bukan. Orang ahli sunnah wal jamaah ni kalau boleh nak semua ahli kiblat, semua mukmin, semua muslim, semua nak jadi muhsin, nak jadi ramai umat Nabi masuk syurga. Kita nak jadi kelukuran. Kafir ahli neraka, bid'ah, mubtadi' semua betul. Siapa masuk syurga? Saya seorang kot. Saya menyunah sekali dak tu ni. Penak gitu. Penak tu. Sebab tu dalam kitab dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab Sirajut Talibin, kata Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampes Al-Jampasi Al-Kadiri. Ini suatu tokoh ulama di Indonesia yang tak pernah ngaji di tanah Arab, tapi karang kitab Arab Syarah Minhajul Abidin 2 jilid tebal ni jadi silibus di Al-Azharus Syarif. Hebat. Dia kata mana lagi tak tu? Pada juzuk yang pertama muka surat 468 dia kata wala taghtarra bisyubhatil lati tamassaka biha al-wahhabiyatu fi man'it tawassuli waz ziyarati fa innaha batilatun. Kata Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampes Al-Kadiri, wala taghtarra, jangan tertipu, bisyubhatil lati, dengan syubhat, kesamaran, allati tamassaka biha, yang berpegang dengan syubhat tersebut, al-wahhabiyatu, oleh kelompok Wahabiyah, pada apa? Fi man'it tawassuli, dalam menegahkan orang daripada bertawassul. Bukan setakat tegah bertawassul, tegah orang minta syafaat dengan Nabi pun ada. Orang duduk berqasidah kan, isfa' lana ya habibana, syafaatkan kami wahai kekasih kami ya Rasulullah. Syirik ente syirik. Mana boleh minta syafaat dengan Nabi, minta syafaat dengan Allah. Kemah gitu. Allah laku je. Tu tengok. Padahal dia yang syirik. Tengok. Kenapa? Kerana minta syafaat dengan Nabi Muhammad memang sudah betul. Hadis sahih Bukhari Muslim, akhirat esok bila para nabi semua kata nafsi izhabu ila ghairi, hari ini masing-masing pergi ke nabi lain, daripada tu Adam sampai ke Nabi Isa, akhirnya manusia pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia kata macam mana? Ni lafaz Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Manusia akan kata kepada Nabi, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah, syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, ana laha, akulah ahlinya mensyafaatkan manusia di pada mahsyar. Kenapa? Kerana makna syafaat itu talabul khairi minal ghairi ilal ghairi, minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Itu makna syafaat. Jadi kalau kita minta dengan Nabi syafaat, maknanya kita minta supaya Nabi tuntut kebaikan daripada Allah untuk kita. Gitu mana? Utlub ya Muhammad al-khair, tuntut olehmu wahai Nabi Muhammad akan kebaikan, minallah ilaina, daripada Allah untuk kami. Itu makna minta syafaat Nabi. Jadi kalau kita suruh minta syafaat dengan Allah Ta'ala, apa makna? Kita minta supaya Allah minta kebaikan daripada orang lain untuk kita. Jadi ada lagi kau Tuhan lain pada Allah?
Ya Allah, syafaatkan kami. Maknanya apa? Ya Allah, minta kebaikan daripada Tuhan lain untuk kami. Itu. Tengok. Ini bahaya. Nah, bahaya kalau dah bodoh je nak cakap agama ke, memang sangat bahaya. Nah, tengok. Waziarah dan ziarah Nabi. Ini pun ditegah. Jangan ziarah Nabi. Nabi sudah wafat. Nabi tidak ada apa-apa manfaat mudarat. Nah, tu Nabi seperti postman. Ini cakapan-cakapan seperti ini mentahkir, menghina kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jangan kita tertipu? Kata Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampas Al-Qadiri, fa innaha batilatun, kerana bahawasanya pegangan al-Wahabiyah dalam menegahkan orang bertawassul dan ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu batilah, batil, sesat. Nah, ini antara kebatilan Wahabiyah. Jadi jaga-jaga. Supaya kita tu tidak terpengaruh. Karena Wahabiyah ni akan mari dalam bentuk apa? Dia kata, kenapa kita duk ikut ulama-ulama? Ikut Nabi direct lah. Itu. Nabi Muhammad mazhab Syafi'i tak? Tanya. Kekelu kita nak jawab. Nabi Muhammad mazhab Syafi'i tak? Berat itu. Nabi Muhammad ikut Imam Abu Hasan Asy'ari tak? Nabi Muhammad ikut Imam Junaid Baghdadi tak? Tak. Pasal apa kita nak ikut Imam Syafi'i, Junaid Baghdadi? Abu Hasan Asy'ari, ikut Nabi lah. Tengok. Padahal soalan dia tu sudah bangang. Kenapa bangang? Siapa ada dulu? Nabi Muhammad dulu ke Imam Syafi'i? Itu. Macam mana nak kata Imam Syafi'i ikut Nabi Muhammad ikut Imam Syafi'i? Yang betulnya Imam Syafi'i itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hasan Al-Asy'ari itu ikut Nabi Muhammad. Junaid Baghdadi itu ikut Nabi Muhammad. Artinya kalau kita ikut ulama-ulama ni, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tapi dia wak mari apa? Iskala, wak mari kekeliruan. Jadi pening gitu. Ini kelompok-kelompok Wahabiyah. Satu lagi nak sebut, ciri-ciri Wahabiyah ni bukan semayang dekat sini, bukan tahayat gerak lagu ni dah. Sebab ada orang kata nak cang Wahabi, semayang duduk gini. Atau tasyahud gini. Itulah Wahabi. Bukan. Hak duduk gini itu mazhab Hambali. Hak bergerak gini ni mazhab Maliki. Dan Hambali pun ada juga bergerak gini. Jadi sebab tu kalau kita semaya duk tengok orang tepi cacat-cacat, jangan kita ramah jari dia, jangan. Biar dia gerak, tak apa. Tapi Wahabi ni dia kata kita yang semayang letak di bawah dada ni bid'ah dalalah. Kita yang tidak menggerakkan jari illallah saja baru bergerak, bid'ah dalalah, tidak menyunnah. Itu baru Wahabi lah. Itu baru Wahabi. Jadi kalau pergi Masjid Azhar, Pak mazhab ada dah tu. Orang mazhab Maliki duduk gini. Dan ketika semayang tidak letak gini, lepas tu. Mazhab Hambali duduk gini, dan bergerak gini. Tapi tak pernah berlaku lepas kita semayang enta finnar, enta dhalalah, enta bid'ah, enta mubtadi'. Tak berlaku gitu. Karena dia tahu kita mazhab Syafi'i. Sudah sepakat untuk berkhilaf pendapat. Jadi Wahabiyah itu dia mengikut negara masing-masing. Kalau di India mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi, majoriti memakai mazhab Hanafi. Maka kaum Wahabiyah di India tiba-tiba jadi Syafi'i. Gitu. Yang lagu tu. Mazhab Hanafi tak kuno. Wahabi di India kuno. Allahumma hdina fi man hadayt. Jadi Syafi'i tiba-tiba. Sebab apa? Sebab dia nak berlawan dengan majoriti. Orang ramai ada wak amal di situ. Apa tu tujuannya? Gocok. Balah. Itu tujuannya. Tujuannya nak berkelahi. Itu tujuan dia. Macam kita pula amal Syafi'iyah. Benar tak? Amaliyah kita Syafi'iyah, fiqh kita kuno. Maka tiba-tiba Wahabiyah di sini tak jadi Syafi'i dah lah. Bid'ah kuno. Jadi gitu. Dia mengikut negara tu lagu mana. Kalau negara tu Syafi'i, dia jadi Hanafi tiba-tiba. Kalau negara tu Hanafi, ia akan jadi Syafi'i tiba-tiba. Tujuannya apa? Ibtira al-fitnah. Nak menuntuti fitnah dalam masyarakat. Apa? Khalif tu'raf. Kamu menyalahi dengan orang kapal itu mu. Sahur lagi. Orang kenal.
Itu satu lagi ciri-ciri Wahabiyah yang patut kita kena supaya kita ni tidak salah menghukum. Jangan sampai kita tengok orang gerak gini kita kata Wahabi selalu, semaya ini Wahabi selalu. Belum tentu. Karena itu ada qaulnya dalam mazhab-mazhab yang muktabar. Sama ada mazhab Hambali, mazhab Maliki. Itu mazhab Malik dia sunat gini. Kenapa? Hadis Muwatta mencerita Nabi taharruk. Nah, gerak jari. Imam Syafi'i itu hafal hadis Muwatta. Umur 10 tahun ingat Muwatta dalam kepala otak. Bukan dalam otak. Dalam kepala otak ni ingat Muwatta Imam Malik. Sebuah. Tapi kenapa Imam Syafi'i tak amal tu? Gerak jari. Bahkan batal nah. Boleh batal kita kalau duduk main saja-saja. Sedap juga ya ada sini. Karena Imam Syafi'i menganggap hadis tersebut hadis muhtamal. Hadis muhtamal ni hadis yang boleh di-IGU, diihtimal. Dengan bagai-bagai ihtimalat tanggung dipersoalkan mana gitu. Hadis tu mencerita Nabi menggerak jari. Lagu mana gerak Nabi jari dia? Tak cerita. Gini pun gerak. Nah, gini pun gerak. Gini pun gerak. Gitu lah dia ni. Gerak juga. Gerak lagu mana? Bila Nabi gerak? Tak cerita. At-tahiyyah selalu ke? Asyhadu ke? Fil alamin ke baru gerak? Tak cerita. Maka kaedah Imam Syafi'i, nususul muhtamal tusqatu 'anil istidlali. Nas-nas yang ihtimal, yang di-IGU, dipersoal, bila bagaimana tidak disebut dengan secara detail, maka digugurkan daripada beramal walau sahih sekalipun. Gitu. Sebab Imam Syafi'i kata iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila sah hadis itu itulah mazhabku. Bukan tiap-tiap hadis sahih tu semua mazhab Syafi'i. Bukan. Nah, nak faham betul? Hadis gerak jari sahih. Tapi Imam Syafi'i tak beramal. Tak. Apa? Kerana hadis tersebut ihtimal. Boleh di-argue. Imam Syafi'i ada riwayat yang lain. Iaitu Nabi bergerak 3 illallah. Geraknya ada 3 cara. Ada ni. Begini, gini, gini. Tu kedudukan tangan. Geraknya. Tu. Dia ambil hadis tu beramal. Banyak lagi. Tapi masing-masing menghormati. Tidak menuduh kamu tidak sunnah, kami je sunnah, kamu bid'ah. Dah. Sudah sepakat. Imam mujtahid itu dapat 2 pahala atas ijtihad dia yang betul. Salah 1 pahala. Kita orang yang bukan mujtahid, orang panggil mungjo buat tahi. Kita tak sedut belagak macam mujtahid lah. Dah tu ni. Kata Imam Syafi'i dah alim. Ni hadis sahih ni. Saya Google kemarin baru jumpa. Jangan. Dah tu ni. Iza sahal hadis fahuwa mazhabi, maknanya apa? Mazhab Syafi'i terbina di atas hadis-hadis yang sudah sahih. Itu maksud. Bukan semua hadis sahih itu mazhab Syafi'i. Kalau gitu, tengok dalam kitab Bulughul Maram. Seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, aku dalam semayang. Tiba-tiba aku sentuh zakar aku. Wajibkah aku berwuduk?" Nabi kata, tak perlu berwuduk. Kenapa? Zakarmu seperti tangan kakimu. Itu hadis dalam kitab Bulughul Maram. Hadis itu sahih? Sahih Bukhari. Nak kata mana? Lepas hadis tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bawa mana? Man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang sentuh zakarnya, maka wajib dia kena berwuduk. Sudah. Tadi kata tak perlu wuduk karena zakarmu tu seperti tangan kakimu. Ni pula Nabi kata siapa dia sentuh zakar wajib berwuduk. Nak pakai mana? Kalau kita kalau saya mujtahid jom buat tahi ni, nak jawab mana? Ikutlah mana-mana boleh belaka. Mampu. Karena kan kita jom buat tahi. Makan minum tidur berak. Makan minum tidur berak. Itu mana jom buat tahi. Tapi kalau Imam Syafi'i itu mujtahid. Hadis yang pertama, sahabat tanya, aku dalam semayang, lalu aku sentuh zakarku, adakah wajib aku berwuduk? Nabi kata tak perlu, karena zakarmu seperti tangan kakimu. Hadis itu dikatakan boleh diihtimal. Mana? Yang pertama, aku dalam semayang. Dalam semayang ada telanjang? Ada telanjang dalam semayang? Wajib satrul aurah. Wajib tutup aurat. Barangkali, ni orang panggil ihtimal. Barangkali dia kata aku sentuh zakar tu, sentuh zakar ni kain pelekat ada duduk luar ni, duduk garu skebih ke mana tak tahu.
Ataupun memang betul-betul masuk tangan ke dalam kain, geruk. Ha, tu tengok. Boleh jadi dua-dua. Boleh jadi atas kain, boleh jadi dalam ni. Maka nususul muhtamal tusqatu anil istidlali. Nas yang ihtimal seperti itu tidak boleh diberamal. Nah itu. Maka yang diamalkan hak tadi mana? Siapa setuh zakar, maka wajib berwudu. Nah itu. Ni lagu ni cara siapa? Mujtahid lah. Kita orang je buat tahid ni ikut je lah. Tak ketipa kita. Nah, taklid kita panggil dalam fiqh, kita wajib taklid. Tetapi dalam akidah, dalam isu akidah haram taklid. Wajib kita kena mujtahid. Gitu pula. Kenapa? Karena dalil dalam ilmu akidah tu senang, mudah. Cuba baca kita tauhid, kita akidah sini apa? Duduk mengaji dah. Kita Aqidatun Najin ada? Ada deh? Dulu ada. Aqidatun Najin, contoh kitab Jawi. Faridatul Faraid, Durus Sami. Semua dalilnya apa? Bermula dalil yang menunjukkan mesti ada Allah. Tentu tidak tiada Allah itu baharu alam ini. Oh, senang lah tu. Baru alam ni kita fikir baru sungguh berubah, ada pagi, bedang, siang, malam, mesti ada yang membaharu. Yang membaharu takkan seperti yang baharu. Tentu dia tu qadim, tidak baharu. Oh, tu fikir. Tu senang. Sebab tu wajib fardu ain dalam ilmu akidah. Kita kena jadi mujtahid. Kalau kita tu ahli pada berfikir. Tapi dalam ilmu furu', ilmu fiqh, payah nak jadi mujtahid. Berapa ilmu kena kuasai? Tak ada. Walaupun pintu mujtahid terbuka, tapi nak menguasai itu tak ada. Maka sebab tu mazhab yang kekal diamal sampai sekarang 4 mazhab tadi. Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah atau Hambali. Nah, itu. Jadi kalau kita ikut betul-betul Ahlus Sunnah, nama wal jamaah. Kadang-kadang orang tanya juga, kenapa ikut Imam Syafi'i dalam fiqh, tak ikut dalam akidah? Ada juga orang soal gitu. Kenapa ikut Imam Abu Hasan Asy'ari dalam akidah? Imam Syafi'i tak betul ke akidah? Jangan tanya soalan bangang seperti itu. Nah, kita nak buat bangunan ni, adakah kita upah satu orang saja nak buat bangunan? Dah. Juruko lain. Arkitek lain, kontraktor lain, ada bidang-bidang masing-masing. Nah itu ni, bukan kita kata arkitek ni bodoh tak reti, bukan. Dia pandai bahagian tu, dia banyak melaut bahagian ni, dia itu. Imam Syafi'i akidahnya Ahlussunnah Jamaah, tetapi bidang dia melaut dan dia menulis mengarang ialah ilmu fiqh, usulul fiqh. Nah itu. Maka kita ikut usul fiqh, itu fiqh, ikut Imam Syafi'i, gitu. Akidah Imam Syafi'i tak bercanggah dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Bahkan ghalibnya pengikut mazhab Syafi'iyah akidahnya Asy'ariyah. Gitu dah. Pengikut Malikiyah akidahnya Asy'ariyah. Ghalib pengikut Hanafiyah akidahnya Maturidiyah. Karena Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu tabaqah anak murid Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah. Itu ya ada kaitan-kaitan. Dan Hanabilah Asy'ariyah dan sebahagiannya Athariyah. Athariyah ni maknanya ahlul hadis. Ahlul hadis itu Asy'ariyah dah sebenarnya. Tapi yang orang panggil tidak takwil tafsili, takwil ijmali macam tadi. Yad sifat Allah, wajhu sifat Allah. Gitu. Tak ada ahli sunnah wal jamaah Allah ada muka, tangan, kaki, jalan, gimari. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kebatilan Wahabiyah yang boleh saya simpulkan untuk pada malam ni, kalau kira banyak sebenarnya nak menyenarai ni panjang lah. Ni baru baca sikit je baru ni. Baru baca sikit je baru ni sini. Mukadimah awal tu ni. Kebatilan Wahabiyah yang paling ketaranya 3 perkara. Mana? Tajsim. 1. Takfir, mengkafirkan umat Islam. Jadi kalau orang itu tak mengkafirkan umat Islam, ya, dia bukan boleh dikatakan Wahabiyah seperti mana yang ini, bukan? Contoh Wahabiyah yang mengatakan tadi, Asri Sabri itu, kata apa? Asy'ariyah akidahnya kufur akbar. Tengok. Kama mana di kafir gitu? Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ramli, Syekh Zakaria Al-Ansari. Oi, beribu ulama, fuqaha, muhaddisin, mufassirin. Oi, ramai Asy'ariyah ni. Lepas tu akidah mereka kufur akbar, kafir yang sangat besar, siap itu. Tu takfiri. Nah, tabdi' membid'ahkan
Ini ciri-ciri kebatilan Wahabiyah yang patut kita kena menjauhi. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang istiqamah mengikut jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana idza utliq Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila dikatakan satu kelompok tu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dalam bab akidahnya ialah mereka yang mengikut bagi pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dipanggil Sadatil Asy'ariyah, dan mereka yang mengikut bagi ulama-ulama yang mengikut bagi Abu Mansur Al-Maturidi dipanggil Sadatil Maturidiyah dalam bab akidah. Begitu juga muhaddisin Sufiyah. Itu disebut dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, syarah bagi kita Ihya'i Ulumiddin. Jadi kalau terkeluar daripada jalanan itu, ketahuilah itu bukan jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama ada dia Mu'tazilah ke, Jabariyah, Qadariyah ke, Rafidiyah ke, Jahmiyah ke, Murji'ah ke, Mujassimah ke, Wahabiyah ke, ikut gini tak nama apa pun, Rafidiyah, Syiah. Ya belakang mereka tu firqatud dhallah, firqah yang sesat, firqah Islam yang sesat, yang patut kita kena menjauhi supaya benar-benar kita akhirat esok diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang mengikut jalanan Nabi dan jamaah sahabat dan jamaah ulama. Itu dah. Jamaah sahabat dan jamaah ulama. Banyak lagi ruduk-ruduk orang Wahabi Maulid Nabi, semuanya telah dijawab oleh ulama-ulama kita. Itu memerlukan perbincangan yang khusus. Jawapan yang khusus. Karena malam ni tajuk yang diberi kepada saya kebatilan Wahabiyah, maka itulah ketara ciri-ciri kebatilan Wahabiyah yang dapat kita simpulkan pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,